Assalamualaikum, salam hormat dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 22 Julai bersama saya Irfan Yazid. Kita ke berita utama. Polis sedang mengesan seorang pemilik akaun TikTok yang memuat naik satu klip video mendakwa kononnya anggota polis menaiki kereta peronda disyaki menerima suapan. Rakaman dikatakan dibuat di sebuah stesen minyak di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Seremban semalam. Ketua Polis Daerah Brickfields, Asisten Komisioner Amihizam Abdul Syukur berkata, usaha mengesan pemilik akaun TikTok itu sedang giat dijalankan. Susulan penyebarannya, dia diminta tampil untuk membantu siasatan kes. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan Asisten Komisioner Amihizam, keterangan daripada individu berkenaan diperlukan. Dipukul menggunakan penyangkut baju, kayu penyapu selain dicucuh pemetik api antara bentuk hukuman yang diterima seorang kanak-kanak berusia 4 tahun kerana enggan makan nasi. Ketua Polis Daerah Kajang Asisten Komisioner Muhammad Zaid Hassan memberitahu pihaknya menerima laporan berhubung kejadian terbabit daripada seorang lelaki pada jam 12.40 tengah malam tadi. Katanya kejadian berlaku pada 18 Julai lalu di sebuah taman perumahan di Beranang. Menurut Asisten Komisioner Muhammad Zaid, susulan laporan polis yang dibuat, pihaknya kemudian menahan pasangan suami isteri berusia 28 dan 30-an. Kedua-dua suspek kini direman selama 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jelas Asisten Komisioner Muhammad Zaid, kanak-kanak berkenaan adalah hyperaktif dan juga merupakan anak kepada warga Indonesia. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memaklumkan kelahiran mangsa tidak pernah didaftarkan selain tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri. Dia kemudian dibawa ke Hospital Kajang untuk rawatan dan doktor mengesahkan kanak-kanak berkenaan mengalami kecederaan di beberapa bahagian badan. Mangsa dikatakan telah diserahkan kepada suspek sejak April lalu kerana ibu kandungnya tidak lagi mampu menjaganya. Berita seterusnya. Keadaan kesihatan bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim dilaporkan berada dalam keadaan membimbangkan. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, pentadbir memaklumkan beliau dimasukkan ke hospital swasta beberapa hari lalu kerana mengalami jangkitan kuman. Perkembangan yang sama turut dikongsi bekas setiausaha politik Tan Sri Khalid, Faikah Husin, menerusi hantaran di Facebook peribadinya. Katanya beliau baru sahaja sempat menziarahinya semalam dan menyatakan rasa sebab apabila melihat keadaan bekas Menteri Besar Selangor ke-14 itu. Faikah memberitahu dirinya hanya dapat memerhati kerana jururawat sedang menyediakan alatan untuk memberi rawatan kepada bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Pelabuhan Kelang itu. Media pada Mei lalu melaporkan keadaan kesihatan Tan Sri Abdul Khalid kembali stabil selepas dimasukkan ke sebuah hospital swasta akibat jangkitan paru-paru. Laporan penuh daripada agensi kerajaan mengenai banjir dan fenomena kepala air yang mengorbankan 3 nyawa termasuk ibu hamil 4 bulan di Kupang, Baling pada 4 Julai lepas dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat minggu depan. Ahli Parlimennya Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata bencana itu diberikan keutamaan supaya jalan penyelesaian dapat segera dicari bagi mengelakkan tragedi sama berulang. Jelasnya beliau sendiri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri dan menjelaskan dengan terperinci termasuk keadaan sebelum tragedi. Beliau berkata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengarahkan 3 agensi berkaitan iaitu Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA serta Jabatan Mineral dan Geosains JMG membuat kajian. Ia untuk mengenal pasti kaedah berkesan bagi memastikan kejadian seperti itu tidak berulang. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Thailand mengesahkan kes pertama cacar monyet membabitkan seorang warga Nigeria berusia 27 tahun yang mengembara dari Nigeria ke Phuket. Ketua Pengarah Jabatan Kawalan Penyakit Dr. Opaskan Kawinpong berkata lelaki itu sakit kira-kira seminggu dan dimasukkan ke sebuah hospital swasta di Pulau Peranginan itu. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memaklumkan pesakit mengalami simptom seperti demam, batuk, sakit tekak, hidung berair dan ruam. Kemudiannya diuji PCR positif untuk cacar monyet pada Selasa.
2 hari kemudian, Jawatan Kuasa Kawalan Penyakit Kebangsaan mengesahkan ia adalah kes pertama di negara itu. Dr. Opas berkata pihak berkuasa kesihatan telah diarahkan untuk meningkatkan pengawasan bagi mengekang penularan cacar monyet. Cacar monyet adalah penyakit virus yang jarang berlaku. Bagaimanapun, ia mencatatkan lonjakan sejak awal Mei di kawasan lain di luar negara Afrika Barat dan Afrika Tengah. Pasukan Keselamatan Sri Lanka bertindak menyerbu kem utama penunjuk perasaan di luar pejabat Presiden di ibu negara itu, Colombo. BBC melaporkan 9 telah ditahan dan 2 daripada mereka dilaporkan mengalami kecederaan. Susulan operasi di kawasan berkenaan yang dibuat pada pukul 1 pagi waktu tempatan, ia kini ditutup sepenuhnya. Beberapa jam sebelum itu, beratus anggota tentera dan pasukan komando dikerah bagi menyurai penunjuk perasaan. Bantahan secara aman diteruskan walaupun Ranil Wickremesinghe dilantik menjadi Presiden Sri Lanka pada Rabu lalu bagi menggantikan Gotabaya Rajapaksa yang melarikan diri ke Singapura minggu lalu. Meskipun kurang disengani, kebanyakan penunjuk perasaan berkata mereka akan memberinya peluang untuk menerajui negara itu untuk menghadapi krisis ekonomi. Baiklah, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Gazette, media sosial Indonesia Gazette di Facebook, Instagram dan YouTube, atau melalui portal di www.indonesiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.